نحن إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. Sesungguhnya hanya kami akan terus menerus menyampaikan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kisah yang menjadi sebahagian daripada apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran ini, dan sesungguhnya engkau tergolong daripada orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang kami kisahkan. Surah Yusuf ayat yang ketiga. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih kepada Puan Khadijah, Cik Syakira, kepada pihak Bakib dan seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan yang tidak jemu-jemu untuk hadir ke kuliah Zuhur pada hari ini. Hari ini saya berhasrat untuk berkongsi tentang kisah yang sepatutnya pada minggu lepas. Jadi mohon maafkan saya kerana mungkin kalangan tuan-tuan membuat persiapan untuk mendalami kisah Nabi Musa berpidato kepada Firaun sebagaimana dalam poster 2 April, iaitulah surah Asy-Syu'ara. Tetapi saya mohon maaf kerana tidak membuat persiapan yang rapi untuk tajuk tersebut. Tetapi saya mahu berkongsi kepada tajuk yang saya benar-benar telah membuat pembentangan 2 hari lepas. Dan saya rasa bila saya bentang sekali lagi, pasti ada banyak perkara yang baru untuk tuan-tuan puan-puan. Kerana prinsip saya bila saya ceramah, saya tidak suka untuk bentang benda yang sama. Jadi ayat Quran yang sama, saya akan membelik literature yang berbeza. Saya akan membelik karya tafsir yang berbeza. Inilah pokok yang dinamakan Al-Quran. Daripada satu pohon yang sama ada pelbagai jenis buah. Anda tidak boleh menggunakan logik dan sains untuk memperjelaskan situasi ini. Kerana Al-Quran ini seperti sebatang pohon yang walaupun satu pohon, walaupun satu ayat, ia boleh dinikmati dari pelbagai jenis buah-buahan. Dan bila anda petik buah tersebut, dia akan muncul buah baru. Dan anda tidak dilarang untuk memetik buah-buah tersebut. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran, kita perlu ingat ahsanal qasas adalah sebaik-baik kisah untuk anda. Apa makna sebaik-baik kisah? Ada 3B, tolong ingat ada 3B. Saya cuba permudahkan tuan-tuan puan-puan untuk boleh ingat. Sebaik-baik kisah, B yang pertama adalah benar. Kenapa ya? Kerana bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri bercerita, Allah Maha Hidup, tidak mati dan tidak akan mati, dan permulaannya pun tidak bermula dengan ketiadaan dan kematian. Cerita sejarah ia disaksikan oleh manusia pada waktu kejadian. Tetapi manusia yang menyaksikan kejadian bersejarah dan pelaku-pelaku cerita sejarah mati sudah semuanya sekarang. Dan apabila seseorang itu nak mati, dia nak sampaikan cerita yang dia pernah dengar kepada anaknya, katakan, tidak semestinya yang mendengar cerita daripada ayah dia memahami cerita yang sebenar sama seperti ayah. Kerana melihat dan mendengar berbeza. Dan bayangkan pula anak yang mendengar cerita sebenar daripada ayah. Anak tu pula nak sampaikan kepada anak-anak 7 keturunan nanti. Rasanya cerita yang asal sudah ada campur aduk dengan fakta-fakta yang tidak benar. Kerana kecenderungan orang-orang terkemudian adalah nak bagi cerita itu nampak menarik. Sebagaimana ayah terangkan dulu nampak menarik. Kerana ayah melihatnya sendiri depan mata. Bagaimana Ibrahim alaihissalam dihumban ke dalam api tapi tidak disentuh oleh api. Tetapi cicit yang ketujuh nak terangkan kepada Gen Y, Gen Z, bagaimana? Jadi kerana mereka tidak melihat, mereka kekadang perlu menarik perhatian anak dengan cerita-cerita tambahan. Yang hakikatnya bila ditanya, kalaulah moyang itu masih hidup,
Kalau diberitahu kepadanya kalau dia masih hidup, ada manusia umurnya 5,000 tahun sekarang namanya Nabi Ibrahim AS, entah-entah dia kata tak ada cerita tu, dia mau ambil mana. Jadi bila Allah cerita, Allah Ta'ala bukan sejarawan. Sejarawan dia ada kelemahan, pengkajiannya terbatas kepada apa yang sampai ke telinganya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, dia maha melihat. Allah berada di lokasi kejadian, dan Allah yang sama masih dan maha hidup sampai hari ini dan sampai bila-bila. Tiada kematian bagi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah berkesan. Kenapa orang tidur khutbah Jumaat sedangkan apa yang disampaikan adalah kebenaran? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab kebenaran sekalipun, anda menguasai kebenaran sekalipun, belum tentu anda boleh memindahkan kefahaman anda tentang kebenaran dan orang berminat untuk mendengar. Maksud saya, belum tentu anda yang mahu menyampaikan kebenaran boleh menyampaikan sehingga orang boleh terkesan dengan kebenaran yang anda mahu sampaikan. Berapa ramai orang yang menghadapi masalah, dia sangat banyak membaca, tapi bila nak terangkan kepada orang, dia ada masalah. Ini antara perkara yang kita kena bantu masyarakat, khususnya masjid dan surau. Kenapa bila kita menyampaikan dalil kebenaran daripada Quran dan Sunnah, tetapi orang tidur? Sebab kita membaca, kita tidak berinteraksi, kita tidak berpidato. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila menyampaikan kisah-kisah Quran, bukan sekadar anda boleh lihat dari aspek kebenaran dan kesahihan, tetapi anda boleh lihat dari cara penyampaian. B ini juga saya boleh katakan balaghatul kalam. Dan anda akan dapati dalam kisah Nabi Ibrahim ini, salah satu unsur balaghah, salah satu unsur Allah menjadikan kisah itu kita berminat untuk mendengar adalah pendekatan dialog. Kenapa tuan-tuan suka baca novel mengenai Muhammad Al-Fatih katakan, berbanding membaca buku sejarah mengenai Muhammad Al-Fatih? Berapa ramai tidak pernah menyentuh karya-karya Khalid Inalcik di Kinokuniya? Berapa ramai tidak pernah menyentuh karya-karya Ilba Ortaili di Kinokuniya? Saya sebut nama ni pun ramai tercengang. Siapa dia tu? Ini nama-nama besar yang mencatatkan fakta-fakta tentang cerita Muhammad Al-Fatih dari sumber yang sahih. Ia adalah sumber yang benar. So, nama-nama besar ini, sebenarnya mereka ini digelar Abu Hurairah kerana mereka merekodkan fakta sejarah tahun 1400 tahun dahulu, tahun 1400 Masihi. Mereka menapis fakta. Tetapi kenapa kita tak berminat nak membaca dan kita lebih berminat baca novel pasal Muhammad Al-Fatih? Kerana dialog. Kerana unsur dialog adalah unsur yang menghidupkan cerita. Seseorang penulis novel memerlukan daya imajinasi dan kreativiti yang tinggi untuk memilih perkataan dan membentuk dialog. Betul, orang lebih suka tengok filem atau dokumentari. Tuan-tuan suka tengok dokumentari Mahatma Gandhi atau filem Gandhi? Okey, Gandhi anda mungkin tidak pernah melihat. Adakah anda pernah menonton dokumentari Job berbanding filem Job, Steve Jobs? Pun tak pernah tengok. Anda suka menonton dokumentari Umar Al-Khattab, fakta sejarah Umar Al-Khattab, ataupun anda suka tengok Umar series? Kan kenapa kanak-kanak suka, kenapa lebih ramai masyarakat awam suka perkara yang tidak terlalu membebankan? Namanya novel. Maka Allah Maha Bijaksana bila dia nak mendidik manusia dekat dengan Quran dan mesej yang dia mahu sampaikan, dia menggunakan dialog. Dan Allah bila menyampaikan dialog, dia berkata, mereka berkata, dia berkata, mereka berkata, Ibrahim berkata, Namrud menjawab. Allah walaupun dia membawa pendekatan dialog yang manusia suka, Allah mengekalkan yang pertama. Apa dia? Inilah ucapan yang sebenar. Dia bukan sekadar mahu menyebabkan cerita itu hidup, tetapi Allah mengekalkan kebenaran. Sebab Allah tiada kepentingan dalam bercerita. Saya tulis buku, ada dialog-dialog dalam itu, ada kepentingan supaya lebih laris jualan. Tetapi Allah Azza wa Jalla tiada kepentingan. Allah tidak memerlukan makhluk.
Allah membantu makhluk untuk mengenalnya dengan cara bercerita. Jadi bila ada unsur dialog, anda merasakan cerita itu seperti sedang berlaku walaupun watak-wataknya sudah tiada. Betul tak? Betul, ulama kata bila ada unsur dialog, seperti Allah meniupkan ruh pada huruf-huruf Quran ini, lalu hiduplah watak-watak itu. Mereka sedang melakonkan di hadapan anda, dan sebenarnya bukan lakonan. Ia seperti filem yang sedang dipentaskan di hadapan anda, dan anda melihat seperti menonton. Walaupun sebenarnya anda membaca dan mendengar Quran, tapi sebenarnya anda seperti menonton. Sebab tu dalam Quran ada cerita Nabi Ibrahim, alam tara, kau tak menonton? Kau tak lihat? Ini kalau tak silap saya bab 2 bab 3 buku saya di bawah tuduhan. Kenapa Allah kata pada Nabi Muhammad, kau tidak menonton apa yang berlaku antara Namrud dan Ibrahim? Bagaimana Nabi mahu menonton sedangkan Nabi tidak hidup ketika peristiwa itu berlaku? Bukankah alam tasma' lebih tepat? Kau tak pernah dengar cerita ni? Tetapi kenapa Allah guna alam tara? Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi. Muhammad, kau tidak melihat peristiwa ini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Nabi tak menonton peristiwa Abraha dihancurkan Allah sebab Nabi pun belum lahir. Tapi kenapa Quran kata kau tidak melihat? Karena Quran bila Allah cerita, anda seperti melihat. Tetapi ia memerlukan pengetahuan, ya, yang mendalam dalam bahasa Arab, atau mendapat bantuan daripada guru supaya anda menjiwai dan bukan sekadar mengetahui informasi. B yang ketiga adalah bersesuaian. Artinya cerita Quran ini ia akan menyelesaikan masalah kehidupan. Cerita-cerita Quran bersesuaian dengan situasi anda. Dan saya akan buktikan sekarang bagaimana kisah Nabi Ibrahim bersesuaian dengan masalah semasa hari ini, iaitulah pendekatan pendakwah. Jadi apa yang akan menjadi perhatian kita hari ini adalah suratul An'am. Okey. Saya akan bawa ayat 74 hingga 79, iaitulah kuliah minggu lepas. Dan saya mahu anda lihat 3B tadi. Ada tak dalam cerita ni? Pertama apa dia? Benar tak benar? Menurut kajian, kita pergi pada kayu ukur yang pertama, benar tak benar. Kisah Quran, kalau anda tak percaya, anda kaji. Tapi cabaran untuk mengkaji adalah boleh jadi penemuan anda tidak dipersetujui oleh orang lain, melainkan sudah ada kesepakatan kalangan pakar. Seperti yang ni confirm Ramses II, tiada perbezaan pendapat, dan kandungan garamnya tinggi, tiada perbezaan pendapat, dan hidupnya 2500 sebelum Masihi, confirm zaman Moses. Maka tiada perbezaan pendapat. Ulama menyatakan Ramses II yang berdepan dengan Musa telah mati di Laut Merah, di dasar lautan Allah apungkan, dan disahkan dengan kandungan garam. Lalu kita telah menerimanya sebagai fakta. Dan Maurice Bucaille, Dr. Maurice Bucaille masuk Islam kerana 20 tahun mengkaji mumia, dan termasuk Ramses II. Beliau tertanya-tanya siapa beri info kepada Muhammad di padang pasir, lelaki yang tidak boleh membaca dan menulis, tidak pernah belajar dengan sesiapa sejarawan, tiba-tiba memberitahu, dan kami apungkan jasad Fir'aun sebagai peringatan kepada orang-orang terkemudian. Dan akhirnya jasad itu kekal sampai sekarang, dan kandungan garamnya tinggi kerana dia datang daripada dasar lautan, tenggelam. Tapi kenapa ketika orang lain tidak ditemui jasad, dia ditemui? Maurice Bucaille masuk Islam kerana faktor yang pertama, B. Dan sekarang kita bukan nak tengok kepada Ramses II, yang kita nak tengok adalah dari aspek kebenaran cerita Nabi Ibrahim. Seseorang tidak percaya, lalu dia buat kajian. Kajian ini dilakukan di Ur. Saya tidak pasti adakah anda nampak Ur ataupun tidak dalam peta ini. Okey? Ur. Walaupun saya dah sampai satu lagi tempat namanya Ur, Shanli Urfa. Shanli Urfa rasanya area sini. Ini peta lama, iaitu di Turki. Saya lebih tenang dengan penemuan di Ur satu lagi, Mesopotamia.
kerana findingnya lebih kukuh. Kajian ini telah dilakukan oleh Leonard Woolley, seorang arkeologis. Untuk makluman anda, beliau adalah Kristian. Beliau memahami Bible sebut nama Ur dalam Bible. Dalam Old Testament, Hebrew Bible, memang disebut nama Ur. Ibrahim pergi kepada satu kaum namanya Ur. Kaum Ur, tempatnya Ur. Tetapi Bible tak sebut jenis Tuhan apa yang mereka sembah. Bible just sebut false gods. Okey? Tuhan-tuhan yang salah berhala. Al-Quran pula mengambil sisi yang berbeza. Kalam Allah Azza wa Jalla, di mana Quran mention jenis Tuhan apa yang mereka sembah, tetapi Quran tidak sebut tempat. Lalu mesti ada hikmah. Kalau anda mahu melihat kisah ini dari perspektif B yang pertama, silakan buat kajian. Lalu beliau menggali 40 kaki bawah tanah. Ya, Mamat ni gali bawah tanah. Arkeologis ni gali bawah tanah 40 kaki. Beliau menemui sesuatu yang usianya 4,000 tahun sebelum Masihi. So dari sudut garis perjalanan masa, ia adalah era menurut arkeologis Abraham, zaman Nabi Ibrahim AS. Wallahu a'lam. Dan bila gali 40 kaki ni, dia menemui terlalu banyak patung-patung. Okey? Dan antara yang ditemui adalah Nana. Oh nana, oh nana. Anak kita nyanyi lagu tu, masuk anak aku lah. Tapi tak ada kaitan pun dengan Didi and Friend tu. Saya cuma nak kata nama Tuhan bulan bagi kaum ini adalah Nana. Just nak kata mereka sembah bulan. So bila bulan malam hari mereka sembah di zigurat, di siang hari bulan tak ada, lalu mereka buat berhala untuk mengingati Tuhan mereka. So berhala dibuat untuk tujuan mengingatkan masyarakat, kita ada Tuhan, walaupun sekarang tak nampak di siang hari. Kuil zigurat ini dikatakan dibina untuk acara malam hari, untuk menyembah Tuhan bulan. Na'udzubillah. Satu lagi nama Tuhan mereka adalah Inanna, dan ia bukan bulan atau matahari ya. Bila kita, bukan kita lah, bila sejarawan seperti tadi semak, ia adalah bintang yang terang benderang di malam hari, tidak berkerlipan. So bila tak berkerlip, itu bukan bintang, itu kaukab, itu planet. Bila tidak berkelip, tuan-tuan pun tahu. Dan tiada bintang yang paling cerah di malam hari kecuali Venus. Jadi bila cerah malam hari, bulan tak ada. Sebab kalau bulan tak ada, anda tak nampak ni. Bila bulan tak ada, baru anda boleh nampak cerahnya planet ini. So mereka sembah pula Venus. Dan Hafiz Ibn Kathir pun mengatakan memang itu antara planet yang disembah. Saya tidak ingat istilah dalam bahasa Arab, Thuraya ke apa entah, bintang tersebut. Dan yang ketiga adalah cuba teka, Utu. Utu ni Tuhan matahari. So, sebenarnya yang paling besar sekali mereka punya berhala ditemui oleh arkeologis ini adalah berhala-berhala yang ada ukiran. Bukan setakat berhala, maksud saya rumah-rumah kediaman, rumah-rumah ibadat, 40 kaki bawah tanah ditemui ada ukiran-ukiran matahari. So sembah matahari ni bukan perkara yang baru mungkin anda pernah dengar cerita Nabi Sulaiman pergi kepada malaikat Sabak sembah matahari. Dia ada sources dia daripada zaman mana. Jadi saya mendapati kajian ini ada asasnya untuk justify benarkah Ibrahim pernah diutuskan kepada kaum yang menyembah berhala. Ia benar. Ibrahim AS diutuskan kepada kaum yang buat berhala sebagai mewakili Tuhan-Tuhan mereka di angkasa lepas. Sebab di angkasa lepas tu jauh sangat, dan ada masa mereka tak ada. Jadi kena buat berhala supaya Tuhan itu rasa dekat, dan rasa 24 jam ada. Logik manusia waktu itu. Lalu mari kita lihat kisah tersebut kerana kita tiada masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin
Ingatlah satu peristiwa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kamu sekarang berada di Makkah menghadapi penduduk dan kaummu yang menyembah sama dengan mereka, menyembah berhala. Maka ingatlah satu peristiwa mengenai Ibrahim, bagaimana cara beliau menyantuni umatnya dan kaumnya. Dan Allah sebut Ibrahim berkata kepada siapa dulu? Kita bila berdakwah, jangan terlalu gairah nak ubah negara atau negeri. Ubah mereka yang dalam WhatsApp group adik-beradik kita. Cuba sedaya upaya untuk ubah mereka yang paling hampir dengan kita. Kerana anda tak ada kekuatan untuk berdakwah ke peringkat yang lebih besar kalau tak ada support daripada family. Maka cuba sedaya upaya untuk dekati ayah anda terlebih dahulu. Dan Allah sebut nama Azar. Sedangkan Allah tak sebut nama ayah Ibrahim AS ini di tempat lain dalam Quran kecuali dalam suratul An'am. Antara sebabnya disebut oleh para ulama, bila Allah sebut nama, dia ada sebab. Bila Allah tak sebut nama, dan itulah pendekatan konsisten Quran, tidak sibukkan anda dengan nama pemuda Al-Kahfi, tidak sibukkan anda dengan wanita yang menggoda Yusuf namanya siapa. Anda tidak disibukkan dengan nama-nama, sebab yang penting pengajaran cerita. Tetapi yang ni apa cerita? Antara sebabnya adalah Allah Ta'ala nak menyebut apa yang telah dibatilkan oleh Ahlul Kitab. Ahlul Kitab menamakan ayah Ibrahim AS Taruh ataupun Tarikh. Lalu Allah sebut sebenarnya namanya Azar. Semak betul-betul kamu punya kitab. Jadi harap-harapnya bila Ahlul Kitab di Yathrib ketika surah ini diturunkan, semak semula dan mendapati nama sebenarnya Azar, dia akan mendapati Muhammad SAW benar. Dia adalah penyempurna kepada risalah Taurat dan Injil yang memaparkan kisah Ibrahim AS menghadapi Azar. So ada tujuan Allah sebut nama sebagaimana Allah sebut nama Harut Marut. Itu pun ada sebab. Okey. Ayah mengambil asnaman, patung-patung rupa paras manusia sebagai alihah, sebagai Tuhan. Sesungguhnya saya melihat ara. Ini ara, bukan ini ra'aituka. Ini rahsia bahasa Arab untuk anda. Bila ini ra'aituka, saya pernah melihat ayah berada dalam kesesatan. Tetapi itu adalah ini ra'aituka. Tetapi ini arak, ara fi'il apa? Wahai para pelajar kelas Ustaz Syami, araf tak sampai lagi ke makam tu. Okey, tak apalah. Ra'aitu, ra'a fi'il madhi past tense. Dia telah berlaku. Dia berlaku dengan sekali. Tetapi bila cerita sejarah dipaparkan dalam bentuk dialog, dan dialog ini pula merakamkan Ibrahim berkata saya sedang melihat, maknanya saya sentiasa melihat. Saya tidak pernah miss daripada menonton. Maknanya apa? Ibrahim AS pada waktu ini remaja yang sangat menjadi ahli sosial yang aktif. Beliau bukan jenis beruzlah meninggalkan kaumnya. Dia perhati lama dah, seolah-olah Ibrahim berkata, ayah, apa yang saya nak cakap ni bukan judgement. Saya bukan nak cakap benda yang saya dengar-dengar. Saya nak cakap apa yang telah lama saya observe. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan saya mendapati hasil dapatan saya dan finding saya, ayah dan kaum ayah dalam bahaya. Fi dhalalim mubin. Okey? Jadi kita bila nak buat judgement, adakah judgement itu datang daripada kajian yang berasas? Adakah ara itu berlaku atau hanya ra'a itukah? Okey. Kemudian bila Allah cerita pasal Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dan kaumnya, tiba-tiba ayat selepas bercerita pasal Nabi Ibrahim AS melihat langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami pertontonkan. Tadi Ibrahim menonton apa? Menonton kaumnya menyembah berhala. Sekarang kami beri Ibrahim satu tontonan yang mengubat hati dan jiwanya. Tengok orang sembah berhala sakit hati. Ibrahim kata, inni saqim.
aku sakit hari ini. Orang tanya, sakit apa? Demam ke apa? Okey, tak apalah, tak payah pergi hari raya tahunan ini. Tetapi sebenarnya maksud Nabi Ibrahim, aku sakit hati tengok hampa semua sembah berhala. Kalian letakkan akal tidak pada tempatnya. Macam mana benda yang kalian pahat dengan tangan, ukir dengan tangan, cat dengan tangan dan sembah kalian. Kalian sembah mereka. Kalau mereka sembah kalian tu tak apa lagi. Ini kamu pergi sembah benda yang kamu pahat dengan tangan kamu. Jadi dia sakit hati. Lalu Allah hiburkan beliau. Ini sebagaimana Allah hiburkan Rasulullah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Lalu kami tontonkan kepada Ibrahim malakut. Malakut dia tak sama dengan mulku. Anda sebelum tidur baca surah Mulk. Mulku adalah kerajaan yang anda nampak. Langit, bumi, pergerakan awan, bintang. Malakut adalah perkara yang lebih daripada itu. Ia disebut oleh ulama sebagai asrarul kauni, rahsia-rahsia alam. Jadi menariknya, kenapa Allah kata malakut? Jadi Syekh Qutb rahimahullah mengatakan Ibrahim alaihissalam melakukan tadabbur. Tuan-tuan, dia rimas duduk di Ur. Dan anda kena tahu dia seorang-seorang dia je beriman. Dia tak ada kawan nama yang futsal sekali. Dia tak ada kawan untuk meluahkan isi hati. Dia tak ada Facebook nak luah. Dia hanya bersendirian. Lalu ketika dia dikepung oleh kekufuran, apa yang boleh dia buat? Dia menenangkan hatinya, berteduh di bawah berteduh di bawah langit. Lalu dia memerhatikan langit dan bumi. Dan apa yang dia perhati bukan sekadar zahir. Apa yang dia perhatikan adalah rahsia perjalanan alam. Ini kata Syekh Qutb, dia tadabbur. Anda baca surah Al-Muluk, farji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basar. Bila anda tengok ke langit, Allah didik jadi macam Nabi Ibrahim. Jangan tengok sekali-sekala, apatah lagi tertengok je. Semalam, setiap bulan 14, 15 bulan Islam, saya didik anak saya ambil bantal, letak atas kereta wajah, tengok ke langit. Padahal tak ada pun orang tengok ke langit semalam. Ngomong kereta sepemun. Jadi kita kena ada cara untuk biarkan anak-anak ada masa melihat ke langit, dan bukan sekadar melihat, tetapi malakut melihat berkali-kali. Itu tadabbur. Melihat berkali-kali, mengulang pandang berkali-kali sampai memahami tiada yang boleh mengatasi kuasa pentadbiran zat yang sedang menguasainya sekarang. Kuasa Allah tidak berani, tidak boleh ditentang oleh kuasa lain. Lihat sahaja terbit terbenam matahari, terbit terbenam bulan. Kenapa tiada mencabar? Kalau benar ada Tuhan yang lain, katakan kepada Tuhan tersebut, malam 14, malam 15, jangan biar bulan purnama. Cuba minta. Kalau dia mengaku Tuhan, minta dia jangan biarkan matahari terbit daripada timur. Suruh dia terbitkan matahari daripada barat, kalau kau Tuhan. But sistem sedia ada oleh zat yang esa, begitu sifatnya. So kalau kamu mengaku Tuhan, biar adil. Mungkin kau tak suka zat sedia ada menunjukkan kuasanya sejak dahulu lagi zaman Nabi Adam, so lawan kuasa sedia ada. Yang ni Ibrahim punya point kepada Namrud. Oh, kau Tuhan Namrud? Keluarkan matahari daripada barat, silakan. Kerana Tuhan sedia ada keluarkan matahari daripada timur. Lalu Ibrahim alaihissalam melihat langit, kejadian bumi, dan saya boleh katakan beliau pada waktu remaja ini seorang saintis, seorang ahli falak yang memerhatikan dengan teliti kejadian langit. Dan anda akan tahu sekarang, Ibrahim tahu bila Venus akan muncul. Ibrahim tahu bila purnama. Dan sebagaimana semua kita tahu waktu matahari terbit. So dia dah ada kalender dia. Kerana kalender ini penting, dia ada something nak gunakan fenomena di langit untuk berdakwah kepada kaumnya. Seolah-olah Ibrahim ada phone, dia masukkan tarikh bila Venus akan mengambang, bila bulan akan mengambang, dia dah masuk siap-siap. Kerana tarikh-tarikh ini dia ada something dia nak perkatakan kepada kaumnya. Lalu sekarang dia berada di dalam keadaan yang sangat yakin kepada keesaan Allah. Lalu datanglah tarikh penting, Venus muncul. Falamma janna alaihi al-layl,
Maka apabila telah menutup diri Ibrahim kegelapan, jannah ni benda tertutup, anda tak nampak di sebaliknya. Kenapa dinamakan jin? Sebab dia berada di alam lain, anda tak nampak. Kenapa orang gila dikatakan majnun? Karena akalnya telah tertutup. So jannah tutup. Ya, bila malam menutupi Ibrahim, maknanya apa? Gelap gelita, tiada cahaya. Maka waktu itu Ibrahim melihat kaukabah. Satu planet muncul. Lalu Ibrahim berkata, hadza rabbi. Inilah Tuhan saya. Soalan, adakah ini bermakna Ibrahim AS tidak menemui Tuhan yang sebenar semasa remaja dan kanak-kanak? Kerana kenyataannya hadza rabbi kepada kaukab. Bukankah ini syirik? Jawab tuan-tuan. Na'udzubillah. Ibrahim kan ayat tadi kata dia dah yakin Allah tu Esa. Pasal apa nak kata Ibrahim syirik pula kat sini? So pengajaran juga di sini, bila kita nak baca Quran, nak faham, jangan petik-petik ayat kita suka, kita lupa ayat sebelum. Nanti kita tak faham. Sebab setengah orang berujar Ibrahim pernah mengalami fasa atheism. Dia tak percaya Tuhan dan dia cuba nak cari Tuhan. No. Dalam Quran, dalam ilmu tafsir adanya ilmu munasabah, iaitulah anda takkan faham makna hadza rabbi kalau anda tak jenguk ayat sebelum. Anda takkan faham ayat sebelum kalau anda tengok ayat sebelum. Ayat sebelum kata Ibrahim dah yakin Allah yang Esa ada dan berhala ini salah. Lalu kenapa dia nak kata pula kaukab ini adalah Tuhan? Tak. Jadi kita dah jelas sekarang, hadza rabbi bukan bermakna Ibrahim mengiktiraf ketuhanan Venus. Na'udzubillah. Kita kena faham Ibrahim sedang berkata kepada siapa sebenarnya. Waktu penting baca ayat sebelum, dia berkata kepada siapa? Tetapi dia menggunakan pendekatan seperti dia berkata-kata pada dirinya sendiri. So dia himpunkan kaumnya, katakan pukul 9-10 malam, Venus muncul gilang gemilang, dia pun kumpulkan, mari, saya ada sesuatu saya mahu katakan. Lihat di sana, Tuhan saya. Itu Tuhan saya. So semua orang agak-agaknya mereka ada prasangka apa sekarang? Waduh, selama ini kita mendengar kanak-kanak ini seperti tidak betul fikirannya. Dia menghina, mencerca, memaki hamun Tuhan-Tuhan kita. Tetapi hari ini sudah bertaubat. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada lah. Mungkin ayahnya sudah berjaya mempengaruhinya sebab hari ini dia mengatakan itu adalah Tuhannya. Oh, ini satu perkara yang baik. Lalu apa jadi kepada kaum Ibrahim bila Ibrahim kata hadza rabbi? Maka kaum Ibrahim mula boleh menerima Ibrahim. Dan sekarang mereka mahu memberikan perhatian kepada apa lagi yang Ibrahim akan buat. Lalu Ibrahim mengumumkan, nanti datang balik ya lepas 2-3 jam. Dan selepas 2-3 jam Venus berada di langit, falamma afala, dia kumpulkan balik. Mari kemari, kamu semua dah suka kat saya kan? So sekarang saya nak beritahu satu perkara. Di mana Venus tu? Tadi kan Tuhan saya. Lalu di mana sekarang? Lalu dia pun kata, saya tak sukalah benda sekejap ada, sekejap tak ada ni. Saya tak sukalah benda yang hilang. Perkara pertama anda pelajari, Tuhan ni bila anda nak dekati Allah, Ibrahim AS bijak. Dasar ibadah adalah cinta, bukan benci. Maksudnya apa? Bila kita solat, biar kita solat kerana nak ucap terima kasih pada Allah. Sebab kita sayang Allah, Allah beri kita nikmat. Setengah orang didik anak semayang nanti neraka. So mendidik anak dengan dasar Allah murka, dengan mendidik dasar Allah sayang, utamakan pendidikan atas dasar kasih sayang. Gambarkan Allah sentiasa sayang. So Ibrahim memulakan peringkat pertama dengan menyatakan, saya tak sukalah Tuhan yang begini sifatnya. Sebab
Bila Venus dianggap Tuhan dan sekarang 2-3 jam pukul 12 malam Venus dah terbenam, siapa takbir alam? Kalau dia Tuhan. Dan bila Tuhan dah tak ada di langit dan kamu memerlukan masalah, kamu tak ada masalah pukul 9, pukul 10, pukul 11, kamu boleh luah kepada Venus. Tapi kalau Venus dah tak ada di langit, kau nak luah pada siapa? Pukul 2-3 pagi, kereta habis bateri, tayar pancit mana-mana, nak luah kat siapa? Tuhan dah tak ada. Jadi Tuhankah kalau sekejap ada, sekejap hilang? Kita pun tak boleh menerima seseorang yang kita nak sayang tetapi tak boleh beri komitmen penuh, sepenuh hati dan jiwa kepada kita, sanggup mendengar rintihan kita pada bila-bila masa. So bukan Tuhan kalau begitu, tetapi Ibrahim tadarruj. Dia slow-slow. Kemudian dia tengok kalender pula. Okey, sekarang kaum aku dah mula terkena sentapan pertama. Tetapi kaumnya tidak rasa diaibkan. Sebab Ibrahim tak kata, hampa semua ni suka menyembah benda, sekejap ada, sekejap tak ada. Dia tak kata begitu. Dia tak kata korang, dia kata aku. Saya ni, pukul 12 malam kan, dah 3 jam Venus dah tak ada dah. Saya ni tak sukalah benda, sekejap ada, sekejap tak ada. Kenyataannya nampak macam bersahaja saja, tetapi kaum ni macam terasa, dia nak kata siapa dia tu sebenarnya. So Ibrahim tidak dilihat menghentam. Ibrahim tidak dilihat menyerang, tetapi menerang. So kita dapat lihat ya, bijaksananya Ibrahim, dia menggunakan I statement instead of you statement. Saya cari 7 habit kat atas yang Kinokuniya ni. Bagusnya kita guna I statement berbanding you statement. You statement orang nak pelepah. Ini salah kamu, kamu ni saja saya datang lambat. Tetapi I statement, dia menunjukkan aku ni ada rasa tanggungjawab kepada kaumku. Apa yang berlaku kepada kaum aku mungkin ada kaitan dengan aku. 4 jari tuding aku, 1 jari aku tuding diorang. Tapi 4 jari tuding aku. Maka aku ni bila bercakap, aku kena sedaya upaya untuk bercakap seperti mereka bercakap. So bila ini ucapan Ibrahim, kaum ni terasa seperti ini bukan ucapan Ibrahim, ni ucapan kita pun. Dan Ibrahim seperti berinteraksi dengan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, kalender kata bulan akan muncul purnama. So Ibrahim tunggu waktu itu, lalu dia mengumpulkan dia punya kaumnya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Bila purnama muncul, mari ini Tuhan saya. So kaum ini pun mengatakan, dahulu dia meragukan kita, sekarang dia bertaubat semula. Dia menyembah apa yang kita sembah di malam hari di zigurat. Lalu Ibrahim menunjukkan jarinya ke arah bulan dan berkata, hadha rabbi. So kaumnya menyangka Ibrahim sudah satu geng dengan mereka, buat kali kedua. Tetapi Ibrahim yang telah berjaya menarik perhatian kaumnya, dia menyebut kepada kaumnya, jangan pergi mana-mana lagi, saya harap anda datang balik 2-3 jam ataupun 3-4 jam selepas ini. Datang balik ya. So bila 3-4 jam berlalu, purnama sudah hilang. Falamma afal qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalaulah aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku. Sekarang siapa Tuhan? Kalaulah aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, siapa sekarang Tuhan? Sebab yang dikatakan Tuhan tadi dah hilang. So Ibrahim sedang menyebut indirectly adanya Tuhan lain ketika Tuhan sedia ada yang hampa sembah hilang. Dan Tuhan tu kalau dia tak beri petunjuk pada saya, kerana Tuhan yang sedia ada, yang mereka dakwa Tuhan dah hilang, so tak ada petunjuk. Berapa ramai orang sangat memerlukan bulan purnama untuk bergerak di malam hari. So Ibrahim kata, yang korang sembah tu dah hilang, tapi sekarang aku nak kata ada Tuhan yang lain yang sebenar, yang memberikan petunjuk. Dan kalaulah dia tak beri petunjuk, aku tergolong daripada golongan yang sesat. Perhatikan lunaknya dakwah Ibrahim alaihissalam. Dia tidak kata innakum adh-dhalun, kamu semua adalah orang-orang yang telah sesat. Tidak, dia menggunakan I statement, iaitulah kalaulah Tuhan saya tidak memberikan saya petunjuk. Dia berkata di hadapan kaumnya, tetapi menggunakan saya tergolong daripada orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Siapa yang dah mula terasa pedas sekarang? Kaumnya. Tetapi Nabi tidak direct, so mereka tidak terlalu terasa sangat.
Jadi ini seni dalam dakwah, menjentik hati perasaan mad'u. Akhir sekali, esok 7:30 pagi, Ibrahim alaihissalam menghimpunkan semula kaumnya, atau mungkin di waktu duha matahari tinggi, dia mengumpulkan kaumnya. Dan falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, bila matahari terang benderang, bazighatan, terang benderang, lalu Ibrahim berkata kepada kaumnya, hadza rabbi hadza akbar, inilah Tuhan saya, ia lebih besar daripada sebelumnya. Siapa sebelumnya? Bulan, Venus. Ibrahim seperti mengiktiraf memang berhala yang paling besar dibuat oleh Zigurat, oleh kaum Ur adalah berhala matahari. Tetapi Ibrahim kata, saya harap anda sudi berkumpul. Tadi 7:30 pagi, sekarang 7:30 malam. Datang balik. Ada benda saya nak tunjuk. So bila falamma afalat qala ya qaumi, wahai kaumku, saya nak berterus terang, ini pendirian dan kesimpulan. Saya sayang anda wahai kaumku. Ini makna ya qaumi, wahai kaumku. Ini sebab Allah mention ya qaumi, bermakna Nabi menghadapi kaumnya dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Saya dengan ini mengumumkan saya berlepas diri daripada apa yang kalian syirikkan. Ternyata Nabi menggunakan approach yang menarik untuk Venus. Mereka kekal menyembah Venus. Nabi menggunakan pendekatan menarik untuk mengelakkan mereka terus menyembah bulan. Mereka terus menyembah bulan. Dan sekarang matahari pun mereka masih menyembah matahari. Lalu akhirnya Ibrahim alaihissalam mengumumkan pendiriannya, lakum dinukum waliyadin, saya berlepas diri daripada kalian. Nah, sekarang baru you statement. Tetapi itu pun beliau tidak mengatakan kalian kafir, sesat. Dia hanya mengatakan, saya berlepas diri daripada kamu kerana kamu telah mengambil selain daripada Allah sebagai sekutu. Tuan-tuan, bazighatan, bulatkan ta marbutah. Ta marbutah, anda belajar bahasa Arab, lelaki ke perempuan, feminin ke maskulin ke apa? Muzakkar ke muannas? Memang bila isim alam, sesuatu yang tunggal, kita muannas, ta'nits dalam bahasa Arab. Idza syamsu kuwira ke idza syamsu kuwirat. Kan? So ta itu bermakna isim alam. Tetapi kenapa bila ta ta'nits untuk isim alam tiba-tiba hada? Bukankah bila ta marbutah hadhihi? Maka di sini ada satu sisi baru anda dapat lihat. Ibrahim alaihissalam, dia tunjuk jarinya ke arah matahari. Tuan-tuan, lihat matahari. Hada Rabbi, hada akbar. Perhatikan jari saya. Mula-mula, tu, lihat matahari, lihat matahari. Orang semua lihat matahari. Lalu orang mendengar sesuatu daripada mulut Ibrahim. Hada Rabbi. Mereka tengah melihat matahari. Mereka tidak melihat jari Ibrahim ke mana. Bukan lagi ke situ, tapi ke tempat lain. Iaitulah merujuk kepada bukan matahari, Rabbi. Dan Rabbi Allahu Akbar. So Ibrahim tak menipu. Adakah Ibrahim menipu? Ibrahim tidak menipu. Kerana berdasarkan ta tidak disambut oleh hadhihi, maka fahamlah kita apa yang berlaku di Venus, di bulan dan di matahari. Jari permulaan sahaja untuk menunjukkan dia tidak mahu berkonflik dengan kaumnya, maka dia menunjukkan dia seperti satu geng dengan kaumnya, dengan meminta kaumnya perhatikan Tuhan Quran. Tetapi akhirnya mulut kata hada Rabbi, kaum memahami Tuhan Ibrahim adalah planet, tetapi ada qarinah menunjukkan sebaliknya. Ini antara perkara yang menarik, ya, hanya dengan memahami perbezaan bazighatan dan tidak disambut oleh hadhihi. Dan satu lagi ulama kata hada Rabbi mesti berbentuk soalan, bukan berbentuk keputusan.
Maknanya apa? Bila Ibrahim kata kepada kaumnya, ini planet Venus. Hada Rabbi? Soalan. Jadi adakah Ibrahim mengiktiraf Venus sebagai Tuhan? Bila soalan? Tidak. Bulan muncul purnama. Kaumku lihat, hada Rabbi? Ini Tuhan saya. Okey, mari kita lihat sama-sama 2-3 jam lagi. Saya mengambil pendirian untuk tidak berkonflik dengan anda. Saya cuba letakkan diri anda di tempat anda. Saya cuba nak ambil word-word zikir anda, hada Rabbi, hada Rabbi. Tetapi saya nak kita semak betul-betul dengan objektif. Sebab kalian tidak berfikir. Kalian hanya sibuk melakukan tradisi menyembah berhala. Kalian tak ada masa berfikir. Jadi izinkan saya untuk menyebabkan anda berfikir. Dan selepas 2-3 jam, saya harap anda berfikir, bila hilangnya makhluk-makhluk ini, bila matahari hilang daripada langit, siapa takbir alam? Maka Tuhanku yang sebenar, ini doa anda sebelum baca Fatihah, doa iftitah, adalah kreditnya kepada Nabi Ibrahim AS. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inilah ucapan Ibrahim. Katanya 17 tahun, anak-anak kita ambil SPM, Ibrahim sedang menghadapi kaumnya dan dihumban ke dalam api pada umur ini. Aku menghadapkan wajahku hanya sahaja kepada pencipta matahari, pencipta Venus, pencipta bulan, pencipta langit dan bumi, dan aku sekali-kali tidak tergolong daripada orang-orang yang menyekutukan Allah. Ramai ada juga yang salah baca bila kita tasmih kanak-kanak ni, wa ana minal musyrikin, astaghfirullah, wa ma ana minal muslimin. Masya-Allah, salah. Jadi jangan biar terbalik dia punya bacaan dia tu. Jadi tuan-tuan, mahal ya doa iftitah yang kita baca solat Zuhur kejap lagi. Ya, kalau boleh baca doa iftitah kerana ia mengingatkan apa aku buat dengan non-muslim. Ibrahim melakukan sesuatu kepada non-muslim. Ibrahim membaca doa ini selepas melakukan sesuatu kepada non-muslim. Aku bagaimana? Aku baca dan aku tidak buat, aku bimbang di sisi Allah. Aku dilihat mendustakan ayat-ayatnya. Jadi na'udzubillah. Tuan-tuan ada soalan? Saya dah terlanjur 5 minit untuk bagi ruang tuan-tuan beli buku saya. Ada soalan setakat ini? Rasanya jelas apa yang saya bentangkan. Tidak ada soalan Jadi kalau tidak ada, saya nak simpulkan sedikit. Pertama, anda pelajari Ibrahim mendekati kaumnya secara beransur-ansur, perlahan-lahan. Kalau daripada awal dia menyebut ya ayyuhal kafirun, kalau daripada awal dia kata ya ahlud dalal, apakah jadi? Orang lari. Orang lari. Tetapi bila dia perlahan-lahan menarik perhatian, menarik minat, menggunakan wording kaumnya, maka perhatian yang diberikan oleh kaumnya kepada dia, dia gunakan untuk membenihkan tauhid ke dalam hati mereka. So ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, para pendakwah kena teliti dalam pendekatan dakwah. Para pendakwah mesti perlahan-lahan memasuki pemikiran kaumnya, dan perlahan-lahan, if you can convince them, confuse them. Itu benda yang Ibrahim lakukan. La ilaha, make them confused. Last sekali, illallah, bagi diorang ragu pada ilah-ilah ni. Last sekali, after a nephew, al-ifbad. Tiada Tuhan sebenarnya, bukan Venus, bukan bulan, bukan matahari, illallah, yang menciptakan langit dan bumi. So sebenarnya Ibrahim lah yang memulakan rukun Islam, dan ini adalah rukun Islam pertama, syahadat la ilaha illallah. Lepas tu salat. Ada dalam Quran Ibrahim mendoakan kepada keturunannya menunaikan salat. Yang ketiga zakat, surah Maryam, Ismail memerintahkan keluarganya menunaikan zakat. Yang keempat puasa, Ibrahim berdoa supaya dikurniakan daripada zuriat Ismail seorang rasul. Dan bilakah Nabi Muhammad dinobatkan sebagai seorang rasul? Pada bulan Syawal, bulan Ramadan. Ramadan anda kena berpuasa. Yang kelima haji, tidak lain tidak bukan, yang mengasasnya adalah Ibrahim AS selepas membina Baitullah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beli buku Syar'i yang berjudul Di Bawah Teduhan Kisah-Kisah Al-Quran, maka boleh dia dapat. Dan kalau nak tantangan semua boleh dibuat semasa. Sekian, Assalamualaikum. Okey. Tutupkan lampu tu puan boleh? Okey, terima kasih. Siapa lagi? Siapa lagi? Okey, siapa lagi puan? Anak ni. Nama anak? Oh, okey, nama anak. Dia peminat. Ya ke? Barakallahu fiik. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih puan, jumpa lagi. Okey. Dah habis dah 2 kaki cakap tak? Ha? Ada lagi. Terima kasih puan. Okey. Kenapa dah beli dua? Suami lah kot Okey, terima kasih. Okay, Ustaz nak ambil gambar. Kita dia Bukti kat suami Okey. Ustaz, next class bawa buku ni lagi ke? Ya? Next class bawa Ada lagi siapa yang belum dapat boleh dapatkan. Ambil dulu. Bayar minggu depan. Tak apa. Bayar minggu depan. Kalau tak dibayar online, bayar minggu depan. Ambil dulu, takut tak bawa ke apa minggu depan. dia dah start dekat ni ke apa? Bookstore dah ada ke? Saya tak letak kat bookstore sebab nak habiskan dulu di tangan saya. Okay, Buat terima terbit kasih. sendiri. Okey, terima kasih. Dia nama cucu Cucu Masya-Allah. Aryan Amani. Aryan Dan Amani. Aryan Dan Amani. dan Amani. Dua dia orang. Terima kasih puan. Sila puan. Okey, terima kasih puan. Puan, saya boleh. H-E-M-Y. Apa tadi nama? H-E-M-Y. Okey puan, tuan. Banyak. Terima kasih. Ustaz nak juga cari nama saya. Boleh. Nama? Itu PTTON. Itu PTTON. Okey puan Eton, terima kasih banyak. Ustaz. Saya tanya soalan last week. Oh, last week. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim yang sakin tu. Oh ya, saya lupa pula macam mana lumpur punya kat sini ya. Ustaz, boleh tulis tak? Semoga bermanfaat. Pada siapa ni? Johana. Anak. Saya. Puan Johana lah. Siapa nama tadi? Johana. J? Juhana. Okey. Syukran. Sama. Artis Ustaz. Ya, Macam artis. macam artis. So, alah kita tadi. Itulah. Pernah jadi ni.
kasih. Puan. Terima kasih. Salah Kak Nurul. Kira suruh Kak Nurul Syuhada. kakak. Saya senior saya. Puan junior dia. Junior. Ni tarikh birthday dia hari ni. Oh ya Kak. Okay, salah Kak dia. Apa tu baby berapa bulan dah? Baby dia pantang lagi 2 minggu. Lagi So 2 minggu. dah masuk dulu dah masuk bulan ni. Ustaz nak tanya satu soalan. Boleh. Kalau yang macam tadi kaukab kan planet. Sebab macam ada tafsiran, sebab dalam tafsiran dia cakap kata bintang-bintang. Tapi ada dalam contoh perkataan macam nujum, macam buruj. Baik, Pak, kena sambil. Kena sambil.